untuk pergi ke sekolah itu, kemudian balik ke asrama itu, dan mereka akan mendekatkan diri mereka dengan masjid, dengan aktiviti-aktiviti daripada masjid juga. Jadi ini satu pendekatan yang sangat baik yang kita boleh belajar. Kemudian berkait dengan soalan yang ketiga yang ditimbulkan tadi, berkait dengan bahasa dan bangsa. Apa yang saya faham daripada soalan tersebut, yang mana dikaitkan dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang mana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dibangkit dan diutuskan untuk kaum dan bangsa masing-masing. Contoh yang paling jelasnya ialah kaum Banu Israel, yang mana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang paling ramai sekali ialah daripada kalangan kaum Banu Israel. Bermula daripada Nabi Yaqub alaihi salam, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Zulkifli, Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan lain-lain lagi. Ramai Nabi-Nabi daripada kalangan Banu Israel. Jadi mereka diutuskan untuk kaum Banu Israel. Jadi oleh kerana itulah kitab-kitab yang diturunkan ke atas mereka, kitab Zabur, kitab Taurat yang diturunkan ke atas Nabi Musa alaihi salam, kitab Injil yang diturunkan ke atas Nabi Isa alaihi salam adalah dalam bahasa Ibrani ataupun Hebrew. Dan begitulah juga Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain yang Allah Ta'ala bangkit dan utuhkan untuk kaum dan bangsa masing-masing. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala bangkit dan utuhkan untuk semua manusia. Nabi Muhammad adalah daripada kalangan orang Arab. Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan ke atas Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Kalau kita ikut logiknya, Al-Quran ini untuk orang Arab saja. Tapi Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat, bukti dan tanda bahawa Nabi Muhammad ini adalah merupakan Nabi dan Rasul yang benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itulah kalau kita perhatikan, mukjizat Al-Quran ini bukan sahaja dari sudut bahasa. Ini sesuai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ni Allah Taala bangkit dan utuhkan untuk semua bangsa, semua kaum, semua manusia, bukan sahaja daripada kalangan orang Arab. Maka mukjizat Al-Quran itu sendiri adalah untuk semua bangsa, semua kaum dan semua manusia. Oleh kerana itulah hari ini kita melihat mukjizat Al-Quran bukan sahaja dari sudut bahasa itu sendiri, tapi hakikat-hakikat, fakta-fakta yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala dedahkan, menyebabkan manusia pada hari ini walaupun mereka bukan orang Arab, mereka mengakui bahawa Al-Quran ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ini saya baca satu majalah Arab, itu majalah Al-Mujtama' yang dikeluarkan di Kuwait pada bulan lepas, yang mana dalam majalah ini dimuatkan satu artikel utama, dikumpulkan kajian-kajian daripada ahli-ahli saintis dan juga astronomi daripada NASA. Mereka buat kajian berkait dengan langit dan isi langit, bintang-bintang dan cakrawala-cakrawala di langit. Mereka mempunyai teropong gegasi, mereka boleh suluh, mereka boleh lihat, di mana mereka melihat dan mereka mengatakan bahawa penciptaan langit dan segala isi langit sangat mengagumkan mereka. Mereka mengatakan bahawa langit ini sentiasa membesar. Mereka ingat mereka lah orang yang pertama yang menemui akan hakikat dan fakta ini. Tapi hakikat dan fakta ini Allah Ta'ala telah sebut dalam Quran lebih daripada 1400 tahun dahulu. Dalam surah Az-Zariyat Allah Ta'ala berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Dan langit kami binanya dengan kuat, dengan teguh, dan kami meluahkannya. Langit ini sentiasa meluah. Dan hasil daripada kajian mereka juga, mereka mengatakan bahawa bintang-bintang dan cakrawala di langit lebih banyak daripada pasir-pasir di gurun dan pasir-pasir di pantai. Sedangkan bintang-bintang dan cakrawala di langit itu ada di antaranya berpuluh-puluh kali ganda lebih besar daripada planet bumi ini. Mereka mengatakan bahawa terdapat di langit lebih daripada 200 bilion galaksi. Setiap satu galaksi terdapat di antara 100 bilion dan 1 trilion
bintang-bintang dan cakrawala. Kita planet bumi ni duduk satu galaksi saja. Yang mana galaksi kita ni terdapat di antara 100 bilion dan 1 trilion bintang-bintang dan cakrawala. Kita tak boleh nak bayang betapa besarnya langit dan segala isinya. Mereka terpegun bila melihat hasil daripada kajian mereka. Mereka mengatakan bahawa mesti ada di sana Tuhan yang mentadbir, yang mengurus langit dan segala isinya. Bila mereka melihat peraturan dan undang-undang yang begitu cermat, yang begitu teliti. Padahal perkara ini, hakikat ini, fakta ini sudah dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, yang mana semuanya dalam bahasa Arab. Dalam hadis-hadis Nabi antaranya ialah bila Nabi menafsirkan ayat dalam surah Al-Kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Yang mafhumnya Nabi menyebut, kalau nak tahu betapa besarnya kursi Allah Ta'ala, mengambil cicing, meletak di tengah padang pasir yang luas. Cicing ni umpama bumi ini, padang yang luas umpama kursi Allah Ta'ala. Kalau nak tahu betapa besarnya kursi dan arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam mengambil cicing, letak di tengah padang pasir yang luas. Cicing yang kecil itu umpama kursi, dan padang yang luas itu umpama arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita melihat Nabi Muhammad SAW dibangkit dan diutuhkan oleh Allah Ta'ala untuk semua manusia. Nabi Muhammad daripada bangsa Arab, bercakap dalam bahasa Arab. Allah Ta'ala turunkan dengan mukjizat Al-Quran. Bukan sahaja mukjizat Al-Quran itu dari sudut bahasa, tetapi juga dari sudut-sudut yang lain yang boleh dilihat oleh manusia di sepanjang zaman, yang membuktikan bahawa Al-Quran ini benar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dalam perkara-perkara tadi benar sungguh, begitulah juga dalam perkara-perkara lain yang disebut dalam Quran. Berkait dengan perkara-perkara gaib, malaikat, jin, azab kubur dan lain-lain lagi. Berkait dengan hari akhirat. Berkait dengan hukum hakam, semayang, puasa, zakat, hukum-hukum jinayat adalah benar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah sedikit jawapan yang dapat diberikan daripada soalan-soalan yang ditimbulkan tadi. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih kepada kedua panel kita yang telah memberikan respon dan jawapan kepada persoalan yang ditimbulkan tadi. Muslimin muslimat sekalian, tadi panel kita yang pertama telah menjelaskan bagaimana aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan bagi menarik orang muda. Antaranya konvoi, konsert dan sebagainya. Tapi tuan-tuan sekalian, biasanya, selalunya kita, khususnya gerakan Islam seumpama PAS ini, bila sebut nak senarai aktiviti itu, memang kita boleh senarai sampai 10-20. Tapi kita terbantu apabila berhadapan dengan keuangan. Jadi demikianlah juga dengan Dewan Pemuda di semua peringkat. Termasuklah kawasan Kuala Lumpur kita ni. Tuan-tuan boleh bayang dah apa maksud saya tu. Yalah. Jadi kita memang sebenarnya senarai program itu termasuklah konvoi itu. InsyaAllah dalam perancangan kita. Di peringkat zon dan juga di peringkat kawasan. Dan dia memerlukan kos yang terlalu banyak. Kita nak ajak orang muda pergi Kelah, nak pergi konvoi mana-mana, nak suruh dia bayar duit minyak sendiri memang tak mampu. Kita kena sponsor. Tuan-tuan bayangkanlah kalau pergi Kota Baru jumpa, nak pergi jumpa tunggu di Pulau Melaka tu. Sebuah motor berapa kos minyak kita nak tanggung? Kalau kita nak ada 20 buah motor je, kurang 100 buah. Tak? 21 duk. Jadi duit terlalu banyak tuan-tuan sekalian. Yang kita perlukan. Jadi saya mengambil kesempatan pada malam ini untuk beri peluang. Beri peluang kepada muslimin-muslimat yang hadir pada malam ini untuk beri sumbangan. InsyaAllah sumbangan yang diberikan ini akan kita manfaatkan oleh program-program yang kita akan bangunkan. Khususnya untuk menyelamatkan generasi muda kita insyaAllah. Jadi untuk tujuan itu saya mempersilakan petugas-petugas secara sukarela. Kita tak latih petugas KOH malam ini. Untuk menerima sumbangan ikhlas seberapa yang ada daripada muslimin-muslimat sekalian insya-Allah bagi menampung segala kos program yang perlu kita bangunkan. Muslimin-muslimat sekalian, saya nak merujuk pada satu lagi persoalan yang saya kira memang ditujukan kepada